أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Ayat 82 sampai 84 surah Al-Isra. Alhamdulillah, hubungi dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala wa turun Quran kepada manusia. Bertambah baik kepada orang beriman dan bertambah buruk dan rugi bagi orang-orang yang zalim terhadap diri dia sendiri yang tak seterima Quran sebagai cara hidup dia. Manusia apabila Allah beri nikmat kepada dia ataupun beri kesenangan, ada setengah-setengah manusia yang syukur, tapi kebanyakan manusia ingkar, maknanya tak terima syukur, tak ucap ataupun tak tunjuk bahawa dia terima kasih kepada Allah. Apabila dia ditipu keburukan, kesusahan, maka sentiasanya manusia berputus asa ataupun rasa bahawa Allah Ta'ala benci kepada dia. Semua tiap-tiap orang, sama ada orang baik ataupun orang tak baik, mengerja ataupun buat amal, usaha di dalam hidup mengikut bentuk masing-masing. Orang tak baik, dia duk buat maksiat sia malas sehingga dia mati. Dan orang baik, alhamdulillah, sentiasa buat kebajikan. Dan kita harap mudah-mudahan orang yang tak baik itu akan kembali kepada jalan yang sebenar. Orang yang baik sentiasa istiqamah duduk dalam kebaikan sampai mati. Allah Ta'ala lebih tahu siapa yang mendapat hidayah daripadanya. Itu 3 ayat lebih kurang apa yang kita dengar. Masuk di dalam terjemahan pimpinan Ar-Rahman. Dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Alhamdulillah, rahmat sangat besar yang Allah Ta'ala beri kepada kita, iaitunya Al-Quranul Karim. Kalau tak ada Quran, nak dapat hidayah macam mana kita? Tapi alhamdulillah, Allah Ta'ala buat turun kepada Nabi. Nabi tulis sapa kepada sahabat. Sahabat tulis sapa kepada tabi'in. Mari sapa kepada kita pada hari ini. Quran masih hidup. Masih ada ciwit-ciwa sokmo. Hak tu duduk di Allah Ta'ala nak beri hidayah kepada siapa nak boleh dia hidup, dan semua tiap-tiap perkara dalam ciwit dia nak duduk dengan Quran setakat mana. Ya. Jadi apa tu? Jadi penawar, jadi ubat. Syifa maknanya ubat. Sama ada ubat dengan secara batin ataupun hak zahir. Hak zahir ni maknanya boleh guna ubat, boleh guna Quran sebagai japi, sebagai penyembuh. Baca Quran siuk dalam air, ataupun baca Quran siuk pada orang hak sakit, sapuh di tempat dia sakit. Tapi hak jelasnya Quran adalah syifa bagi hidup manusia, jiwa manusia, cara pemikiran dia, cara hidup dia. Ni hak jelas-jelas, tak ada nafi walaupun sikit. Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Alhamdulillah, orang dia duduk dengan Quran
Sama ada dia baca, dia reti, dia faham, dia usaha kaji Quran gapo, maknanya dia puapan dengan Quran semua dalam hidup dia. Ini adalah suatu rahmat yang sangat besar. Tapi sebalik pada tu, maknanya terongkan faham, Al-Quran itu tidak menambahkan orang-orang yang zalim. Sebab apa tu? Disebabkan keingkaran mereka. Orang yang tak seterima Quran sebagai cara hidup, maka bertambah ke apa tu? Melainkan kerugian jua. Bertambah rugi. Sebab setengah-setengah orang yang tak say Quran, walaupun dia pandai baca Quran, tapi tujuan dia ngaji, tujuan dia baca tu, dia nak pergi cari benda-benda yang tak kena. Padahal dalam Quran tak ada benda yang tak kena. Semua betul, semua sahih, semua kena belaka. Tapi dia nak pergi cari cut bot. Dia nak pergi cari cut hak katanya dia silap faham, lepas tu dia nak pergi jadi Quran pun dia nak pergi sebar dengan silap faham juga. Tu tak ada arah. Bertambah hari-harinya, bertambah rugi. Walaupun tua tu reti Quran, apatah lagi orang tu sendiri tak reti Quran, lepas tu duk pergi royak katanya Quran silap salah. Tak si dengar Quran, tak si ngaji Quran, menetai Quran. Sarapat yang dalam hidup dia menetai Quran. Masya Allah. Ni adalah sangat-sangat rugi. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh adik bawah ni. Ni 72. Al-Quranul Karim menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Kerana mereka lah sahaja yang percaya kepadanya dan mematuhi ajaran-ajarannya. Al-Quran menjadi ubat penawar bagi penyakit-penyakit rohani seperti i'tiqad kepercayaan yang sesat dan akhlak yang buruk. Ia juga menjadi ubat penawar bagi penyakit-penyakit jismani. Kerana dengan berkat membacanya dapat menyembuhkan banyak penyakit. Ini kita tak tahu. Katanya duduk di ayat mana, duduk di surah mana. Hak temung tu temung lagi. Tapi dia hak tak temung, tak tahu katanya kita dak baca ayat ni semua. Oh, jadi ubat dah. Kita tak tahu katanya hakikat yang sebenar tu gapo. Dengan syarat kita yakin dengan sepenuhnya. Nak hak ni. Jadi yakin bahawa kita duk baca adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, serta mematuhi perintah-perintah Allah Azza wa Jal dan menjauhi larangannya. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan hakikat ini, yang membuktikan bahawa Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya telah mengamalkannya. Alhamdulillah. Sebaliknya, Al-Quran makin bertambahkan kerugian dan membawa kebinasaan kepada orang-orang yang ingkar. Kerana tiap-tiap kali turun firman Allah yang menyuruh atau melarang mereka terus mengingkarinya. Ini utamanya orang-orang di zaman Nabi dulu. Mujur Mujur Tuhan tak ui kita lahir di zaman Nabi, duduk sekali pok-pok pasang kedai-kedai. Kita mikir kadang-kadang takut kan? Takut kita duduk serung dengan Nabi, duduk sekali dengan Nabi, tapi kita duduk faikan. Orang ada faikan, ya faikan. Kan semua kepada Nabi. Masya-Allah. Sebab tu saya teringat apabila kecik Han ni ada seorang sahabat yang besar. Bukan tubuh besar dah. Sahabat yang kedebal di masa jahiliyah dan disanjungi oleh Nabi. Nabi hormat, maknanya Nabi haikiat kepada dia masa Islam, iaitunya namanya Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Dekat-dekat dengan dia nak mati, umur dia banyak dah. Dekat dengan dia nak mati, orang pergi ziarah dia, sahabat-sahabat pergi ziarah. Dia duduk tidur tepi dinding rumah dia. Tiba-tiba dia
Duduk, dia tengok orang mari ramai dah. Dia mula teriak. Tu be air mata, bol lepas pada tu dia kau teriak. Dia paling tu muka dia ke arah dinding. Orang pakak tengok belakang. Buat apalah Amru ni. Lepas pada dia teriak lama, mengisak dia royak. Hadis ni panjang. Dia royak katanya, orang yang paling aku marah sekali di zaman hidup zaman jahiliyah belum pada aku masuk Islam, tak ada dah manusia yang aku paling marah sekali. Siapakah aku nak bunuh dia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak biasa dia kata dalam hidup dia yang nak marah kepada Nabi. Tapi alhamdulillah Allah Taala buka hidayah kepada aku. Dia buat tuk yang nak kuang Islam, nak kuang Nabi. Sehingga sahabat Nabi pergi ke Habasyah, Ethiopia tu. Dia turut pergi juga, kecek dengan Raja Habasyi, Raja An-Najashi ni. Sebab dua suan tua dia kenal dengan Raja. Siapakah dia boleh kecek terong pai terong mang dengan Raja. Jangan terima puak-puak ni, puak bawa agama baru ni. Dia pergi pauhu Raja An-Najashi. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala buka hidayah kepada dia. Dia kata orang yang paling aku kasih sekali dalam hidup iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Ni nak ayat tanya sahabat yang Allah Ta'ala buka hidayah daripada sebeci-beci orang di atas muka dunia iaitu Nabi. Apabila Allah Ta'ala buka pelik hati dia, manusia sekasih-kasih di sisi dia iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya semua tu duduk di hidayah, lepas tu duduk di cit samnek, duduk di pahal. Itulah Allah Ta'ala raya. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Pendakwah orang-orang yang seru manusia ni kena kecek molek, kena royak molek kepada orang. Kalau lek plian ความคิดเห็น pun kecek lemah lembut, ada hujah, ada headphone, kecek dengan lemah lembut, muamalah dengan cara molek. Tuhan royak katanya fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Kalau sekiranya adanya perasaan seteru di antara mung dengan puak tu, mung dengan orang tu, tapi dengan sebab mung muamalah dengan cara molek, layan, kecek lembut, buat apa-apa tak ada tato dia. Ka'annahu waliyyun hamim. Hak duk jadi seteru, ia akan jadi saing rapat. Daripada dulu ni Masya Allah, orang Melayu kita katanya tikai bayar, tak boleh tengok muka, wasa nak pakai, wasa nak bedeh. Tapi dengan sebab baik, kecek molek, muamalah molek, akan jadinya saing yang sangat rapat. Jadi tolong pula. Dulu nak bedeh, nak pakai, tapi lah ni alhamdulillah กลายเป็นมิตรสหาย. Tu dah. Dalam Islam ajar kita supaya kita faham, reti cara hidup kita nak jadi molek. Sebab tu Islam melalui Quran ni lah, melalui hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi, ajaran Nabi, alhamdulillah manusia akan cerdik, akan bijak. Manusia akan duduk di bawah rahmat naungi yang Allah Ta'ala wi kepada dia. InsyaAllah pakat bijak belaka, pakat cerdik, pakat rahmat, jadi molek belaka. Ni kita duk nak. Sebab tu lah kita kena huan kelab kepada Quran. Ni saya duk rayak ni kita tahu belaka dah. Cuma niatnya adalah untuk nak sapa kepada semua siapa yang reti bahasa Melayu. Marilah kita pakat klik kembali semula kepada Al-Quran, As-Sunnah. Kecek mudah-mudah klik kepada ajaran Islam. Marilah kita pakat mengaji, pakat reti, pakat amal, pakat sabar,
pakat jadi bentuk diri kita jadi molek, keluarga kita, masyarakat kita jadi molek. Inilah tujuan Allah Ta'ala waktu turun Quran nak jadi ubat. Ubat kepada sangkum. Nak yeuya, nak cocok. Kita zaman-zaman ni takut kepada COVID belaka. Tu cocok vaksin belaka, cocok. Nak pongkan diri kita. Apatah lagi witi pongkan hak paling molek sekali dalam hidup kita. Yang pasal bukan kena cocok dak, tapi kena guna, kena baca, kena usaha, kena faham, kena reti, kena belajar, kena banyak kita kena royak kepada diri kita sendiri, iaitu kena U-turn kepada Quran. Kita kena mengaku katanya hidup kita campur aduk di antara jahiliyah retik, ajaran Islam retik. Semabur jadi banyak. Marilah kita pakat jadi cerah dengan Quran. Ni Quran baru. Apatah lagi sunnah Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak perkara yang kita tak tahu. Marilah kita pakat belajar. Allah Ta'ala firman lagi sikit lagi dah. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila kami kurniakan nikmat kepada manusia, berpalinglah dia serta menjauhkan diri dari bersyukur. Allah, manusia yang tak kenal terima kasih. Manusia yang suk samran, pelan-pelan, galik dengan benda ke dunia hawa nafsu. Lepas tu dia tengok hanya benda ada depan dia. Dia berasa katanya harta dia suk sabai, boleh bawa dia ikut dia nak buat gapo, dan turuk gani, masya-Allah. Dan apabila ia merasai kesusahan, jadilah ia berputus asa. Ini tabiat semula jadi tamacat yang Allah Ta'ala buat kepada manusia. Manusia pasal mana? Ni Tuhan royak dalam Quran, dia terjemuh sebagai akhir dah. Demikianlah tabiat setengah manusia. Setengah-setengah jadi macam tu. Padahal yang sewajibnya, semoleknya, hendaklah kita sentiasa bersyukur dalam masa seni dan sihat, dan sentiasa pula bersabar dan berharapkan rahmat serta pertolongan Allah Azza wa Jal semasa kita susah dan ditimpa penyakit. Gitu. Pakat cari jalan untuk kita nak care panha untuk diri kita dan sebagainya. Sebab tu tanilah dalam jiwa kita, hidup kita, kena syukur banyak kepada Allah di mana sahaja kita berada, dan sabarlah kalau sekiranya tipu mana-mana musibah ataupun bencana ujian. Mudah-mudahan insya-Allah dengan sabar, dengan syukur, Allah Ta'ala akan angkat darajat kehidupan kita dunia sampai ke akhirat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.